aku akan record dulu. Cikgu nak bertanya, okey, ada tak kemungkinan kamu akan menghadapi peperiksaan pada minggu hadapan ataupun minggu-minggu akan datang? Okey, Ya, peperiksaan. Okey. Ada peperiksaan Ya, ada. Tak ada Oh, cikgu. tak ada. Okey, baik. Maksudnya hujung bulan. Okey. Ya, kalau sekolah lah. Cikgu exam topikal, ya ada. Okey, baik. Start 23 Ogos. Okey, baik. Cikgu, kalau kita nak buat kelas revision khas untuk topik-topik yang sebelum ini, mungkin kita akan mengambil masa yang lebih panjang lagi. Jadi sebab itu, seperti mana yang cikgu telah maklumkan bahawa cikgu ada menyediakan untuk kamu semua, okey, satu set iaitu Google Classroom, di mana cikgu akan menetapkan semua video-video, nota-nota, latihan-latihan, latihan quizzes, latihan Google Form, semua dalam tu. Untuk apa? Untuk kamu buat revision. Seperti yang ini, seperti mana yang cikgu buat untuk kelas sejarah tingkatan 1. Di mana kelas sejarah tingkatan 1 cikgu telah letakkan, okey, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, 6, 7 dan juga 8. Dan kalau kamu lihat di sini, ada juga nota ringkas, latihan objektif, latihan esei berkaitan tamadun, kertas latihan esei dan juga beserta jawapan dia pun semua cikgu telah letakkan dalam Google Classroom. Ini untuk memudahkan kamu semua boleh untuk buat revision sendiri. Dan cikgu ini belum letakkan, ada beberapa perkara iaitu cikgu nak letakkan video-video kelas. Link video kelas dalam ni supaya kalau agak kamu tak faham, kamu boleh klik pada video itu untuk dengar balik penerangan cikgu tentang topik itu. Jadi cikgu letakkan setempat. So insyaAllah pada minggu depan cikgu akan siapkan semua ini dan cikgu akan berikan kelas kod untuk kamu untuk gunakan segala bahan yang ada dalam kelas sejarah ini secara percuma. Dan untuk Nuzul tanya, Classroom kalau nak join pakai email MOE ke cikgu? Ada beberapa orang pelajar yang cuba untuk masuk menggunakan email MOE tak dapat. Tak dapat masuk. Jadi cikgu syorkan kalau kamu nak masuk Google Classroom, kalau boleh gunakanlah email daripada Google. Google email, iaitu gunakan Gmail. Kalau tak ada boleh create, dan kemudian gunakanlah Google Gmail tu untuk masuk ke dalam Google Classroom ini. Jadi cikgu harap dengan usaha sedikit ini dapat membantu kamu untuk mengulang kaji pada bila-bila masa dan juga boleh mengulang kaji dengan segala bahan yang ada. So tak perlu lagi kamu kena keluar pergi kedai buku nak cari buku latihan dan sebagainya. So Aisyah tanya apakah kod dia cikgu? InsyaAllah kod dia cikgu akan berikan kepada kamu semua pada minggu hadapan dalam grup WhatsApp. So cikgu akan berikan dalam grup WhatsApp, so kamu boleh join classroom itu, classwork itu, dan kamu boleh lihat di classwork. Dan kalau di depan dia macam ni lah. Yang ini untuk kelas form 1. Kelas form 1 dia akan di hadapan stream tu, ada kelas code kat depan tu. Kemudian kalau kamu pergi kepada classwork, akan ada semua senarai perkara-perkara ini. Bahan-bahan ini. So, cikgu. apa dia? Cikgu nak buat Google Classroom, right? Ya, betul. Boleh pun hantar link untuk kelas. Ya, betul. Untuk kelas pun boleh. Tak ada masalah. So, boleh saja. InsyaAllah kita akan gunakan sedikit demi sedikit lah. So sentiasa update benda tu ya. Banyaknya tab cikgu buka. Memang. Cikgu ada tab untuk nota, cikgu ada tab untuk Telegram, cikgu ada tab untuk YouTube dan sebagainya lah. So ini semua kerja. So cikgu guna PC ke laptop? Ini adalah PC. Di mana PC ni memang PC ni kalau ikutkan PC ni dia punya spek untuk gaming ya. Dia boleh untuk simulator dan main PUBG apa semua lah, tapi cikgu tak pernah main lagi. So setup dia memang setup untuk gaming, gaming spek. Jadi saya pun guna laptop tapi mahal punya. Mahal punya. 40,000. Okey. Ya, cikgu punya cikgu build. Yes, cikgu banner sendiri. Request kepada rakan cikgu untuk spek-spek sekian. Dan
harga dia pun tak payah tanyalah harga dia. Okey. Harga dia tak payah tanyalah. Tak nak review ke cikgu? Tak apa kan. Seganlah pula kan. Alright. Baik. Kita lihat di sini. Okey, kita nak sambung pembelajaran kita. Okey, berkaitan dengan memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Okey. So kita telah lihat memorandum ataupun kertas cadangan untuk perlembagaan. Mana tahu nak cikgu nak request sekali. Nak cikgu pun ada request. Nantilah dia pun nak juga, tak apa, nanti cikgu buatkan. Okey. Cikgu tu anak-anak cikgu, apa dia minta cikgu bagi je. Kan? Okey. Baik, Dewan Perniagaan Melayu. Okey, kita nak lihat di sini. Okey. Kalau kita lihat di sini, saya suddenly mengaku pula anak cikgu. Ngaboi. Okey. Khairul Rakib, kau jangan. Baik. Kita lihat Dewan Perniagaan Melayu. Bagi guru Ustaz dulu baru beli. Kita orang nak cikgu. Ya, baik. Dia baik. Aduh, yai. Okey, kita lihat di sini. Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan kewarganegaraan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya juga menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. So itu adalah jusoli, kan? Masyarakat India menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti dan masyarakat Serani juga mahu hak mereka dipertahankan. Dan juga ada memorandum tentang bahasa dan pendidikan di mana memorandum MCA menuntut supaya semua sekolah yang daripada aliran bahasa Inggeris atau vernacular perlu diteruskan. Okey, baik, ada Div yang tanya, cikgu, masyarakat Serani apa cikgu? Okey, sebenarnya masyarakat Serani adalah orang-orang Portugis. Okey, keturunan Portugis yang ada di Melaka. Itu dipanggil Serani. Iaitu orang-orang keturunan Portugis yang tinggal di Melaka sejak 1511 dulu sampai sekarang. Ada lagi masyarakat Serani ya. Dan antara lagu yang popular yang kamu tak perasan itu adalah lagu daripada masyarakat Serani, iaitu apa tahu? Jingling nona, manis sekali. Jingling nona, manis sekali. Jingling nona tu lagu masyarakat Serani lah tu. Lagu masyarakat Serani. Masyarakat Portugis di Melaka. So pernah dengar lagu tu? Jingling nona. Kan? Pernah dengar Tak pernah dengar? Tak pernah dengar? Aduh, rugi. Lagu tu sedap dekat tu. Tak pernah dengar bukanlah kan. Tak apa. Jingling nona. Nanti kita tengok. Okey, macam pernah. Alright, kita lihat yang kedua. Suruhanjaya selepas yang pertama mengutip ataupun mengumpulkan memorandum sebanyak 131 memorandum daripada raja-raja Melayu dan juga pihak parti politik dan orang awam, maka yang kedua, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun Suruhanjaya RED ini mengeluarkan satu draft, iaitu draft perlembagaan yang mengandungi perkara berikut, iaitu cadangan dia adalah draft ni. Untuk kamu faham, draft ni adalah kertas cadangan perlembagaan. Tapi dia belum proceed lagi ya. Dia just cadangan saja. Tetapi dia keluarkan supaya orang tengok okey ke tak okey. Okey ke tak okey. Macam kamu kamu macam kawan kamu minta kamu lukis. Apa contohnya, Nakib, tolong lukiskan wajah aku. Okey, kamu pun buat. Lukis. Sekarang secara sketch je. Okey, ini draft lukisan kau. Okey tak? Kamu pun tengok. Okey ni? Okey tak ni? Okey, so ini draft dia. Nanti tak apa, kau balik dulu, nanti aku siapkan, aku warnakan apa semua. So draft itu adalah hanyalah kertas cadangan wajah yang dilukis. Macam tu juga draft perlembagaan. Maknanya kertas cadangan perlembagaan tapi belum proceed lagi. Hanya cadangan saja dan untuk kepastian okey ke tak okey. Itu maksud draft perlembagaan. Boleh faham jadi kalau kita lihat Suruhanjaya RED ini atau Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan keluarkan satu draft yang mengandungi perkara berikut, iaitu cadangannya
untuk meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Kemudian dicadangkan sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di tanah Melayu. Kemudian yang ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu tetap diteruskan. Dan raja-raja yang keempat, raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan yang kelima, sebuah parlimen dengan dua majlis mesyuarat, iaitu parlimen dengan ada Dewan Negara dan Dewan Rakyat akan dibentuk. So itu cadangannya. Okey, itu draft dia, draft perlembagaan. So bila draft perlembagaan diberikan kepada orang ramai, bagaimana reaksi mereka? Nak tengok respon dia punya reaction. So tengok reaksi dia. Reaksi terhadap draft perlembagaan itu, UMNO secara umumnya dia tak setuju dengan konsep jus soli. Kami tak setuju dengan konsep kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir ni, iaitu jus soli. Kenapa? Sebab bimbang kedudukan istimewa orang Melayu tergugat. Kemudian agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. So, kalau kita fikir balik, kenapa UMNO tak setuju dengan konsep jus soli? Okey, agak-agak kamulah. Kenapa agaknya UMNO tak setuju dengan konsep jus soli? Kenapa? Cuba kamu berikan cadangan. Kenapa agaknya UMNO tak setuju dengan konsep jus soli ni, konsep kelahiran kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir? Kenapa agaknya? Mungkin Daniel boleh bagi idea, atau mungkin Nurin boleh bagi idea. Okey, Dave kata terlalu umum konsep dia. Okey. Mungkin macam kurang tepat sikit. Mungkin Vines ada idea, ataupun Jolin mungkin ada idea, ataupun mungkin Diana, atau mungkin juga Marisa ada idea kenapa UMNO tak setuju dengan konsep jus soli. Okey, Idinak Sofia kata sebab takut nanti macam orang British, dia lahir sini lepas tu jadi warga negara Malaysia. Okey. So kalau jadi macam tu, apa keburukan dia? Sebab ada orang Melayu lahir luar negara kot. Okey, macam tak kena. Karina kata mungkin bagi dia negara ni negara Melayu, jadi hak untuk orang Melayu sahaja. Okey, mungkin immigrants tak boleh. Ini pun boleh. Okey. Ya, Jelin. It's like some people dia dari luar negara, then dia come to Malaysia, then tidak ada maknanya bukan orang Malaysia nak jadi orang Malaysia macam tu lah. Okey, mungkin juga okey, immigrants tak boleh dapat kewarganegaraan yang duduk sana lama. Okey, lain dari konsep perjuangan UMNO. Okey, baik. Okey, ni cikgu cerita terang sebenarnya kenapa UMNO tak setuju dengan konsep jus soli? Kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu tergugat. Okey, sebenarnya begini. Sebenarnya dia tak setuju dengan konsep jus soli ini sebab apa tahu? Sebab apabila dibenarkan orang ramai ataupun orang bukan Melayu, mendapat kewarganegaraan dengan mudah, dan mereka akan kelahiran mereka akan bertambah. Maknanya penduduk-penduduk bukan Melayu akan tinggal di sini jadi warga negara. So, cikgu maksudnya dia akan wujud favoritism lah. Yes, itu satu. Dan sebenarnya ini membimbangkan orang UMNO kerana apa tahu? Kerana dia bimbang orang Cina dan orang India akan outnumbers daripada orang Melayu. Dan ini bila outnumbers akan menyebabkan kedudukan orang Melayu tergugat. Kerana orang bukan Melayu lebih ramai daripada orang Melayu di tanah Melayu. Itu yang mereka bimbangkan sebenarnya. Kalau mudah sangat memberi kewarganegaraan kepada orang luar. Itu sebenarnya. Tetapi, kalau kita fikirkan balik, waktu itu mungkin UMNO tak setuju. Tapi kalau waktu sekarang, bagi cikgu lah, kita patut setuju. Boleh saya? Boleh. Waktu sekarang memang dia setuju. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kadar kelahiran
daripada merdeka sampai sekarang, kadar kelahiran orang Melayu, orang Cina, orang India, kadar kelahiran mana yang paling tinggi? Antara orang Melayu, Cina, India, yang mana kadar kelahiran lebih tinggi? Orang Melayu. Yes, betul. Orang Melayu. Back to the 1940s, 1950s, orang Melayu, okay, anak-anak dia paling kurang 7 orang. Paling kurang 7 orang. Standard 10 orang. 10, 12, itu standard. Kalau setakat baru 3-4 orang, dia kata apa? Itu gurau-gurau je tu. Itu orang Melayu dulu. Okay, 10 orang, 12 orang anak dia. Orang Cina dengan orang India zaman dulu, anak dia dah 6 orang, 7 orang. Betul tak Jolin, Vines? Kalau kamu tanya mak dengan datuk kamu, kan? Mungkin kamu akan tanya mak dengan datuk kamu berapa adik-beradik? Oh, ada adik-beradik ada 6 orang. Ibu betul, bapak saya ada 6 Betul, beradik-adik. Betul. Nampak tak? Tapi orang Melayu dulu, 6 tak cukup. Biasa 10, 15. So, always, okay, bilangan anak memang outnumbers. Tetapi menjelang semakin lama, kalau kita lihat sekarang, okay, sekarang, zaman sekarang kalau kita lihat, okay, still, okay, kalau kita sekarang ni, still orang Melayu kelahiran still outnumbers. Contohnya, kalau sekarang adik-beradik kita, orang Melayu, adik-beradik biasanya ada berapa orang? Macam adik-beradik kamu, 4 orang, kadang-kadang 5 orang, kadang-kadang 6 orang. Betul Aisyah kan? 5 orang, 6 orang. Okay, adik-beradik yang Melayu. But, kalau compare kepada orang Cina dengan orang India, biasanya orang Cina, orang India 3 orang, 4 orang. I think paling banyak pun 4 orang. Okay, Jalin, adik-beradik kamu berapa orang Jalin? Vinesh, berapa? 3, see? Saya ada 1 je, adik. Satu. Berdua je. See? So, always orang Melayu akan still outnumbers daripada orang Cina dan orang India. In every time, memang orang Melayu punya kadar kelahiran lebih tinggi daripada lebih tinggi daripada orang Cina dan orang India. Jadi, yes, betul. Nuzul, betul. Itu yang UMNO tak setuju. Tetapi sebenarnya, okay, tidak setuju tu pada waktu itu. Sebab mereka tak nampak tentang what happened actually kepada kadar kelahiran. So, kalau kita lihat sampai sekarang, still orang Melayu outnumbers berbanding orang Cina dan orang India. Memang sebab kadar kelahiran yang tinggi. Dan bagi orang Melayu, anak-anak ini adalah dikira sebagai satu anugerah, satu hadiah, satu rezeki. Nampak tak? Rezeki meningkatkan populasi. Yes, betul. Ya, sebab kita tahu bahawa kelahiran yang ramai, okay, akan menambahkan bilangan doctors, bilangan engineers. Betul saya? Betul tak betul ni? Okey, baik. Macam pelan aja dulu. Ya, betul Khairina. Yes, betul. Okey. Baik, so itu pandangan UMNO sebenarnya lah. Sebab itu dia menentang, dia tak setuju. Baik. Kemudian, kalau kita lihat parti PAS pula. Okey, PAS pula, dia kata, dia mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu. Iaitu kewarganegaraan Jus Soli itulah. Dan sama juga, dia berfikiran sama seperti UMNO dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas kepada pemerintahan Islam dan menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. So sebenarnya PAS dengan UMNO lebih kurang sama permintaan dia. Permintaan lebih kurang sama. Okey, reaksi dia lah. Datuk Onn Jaafar daripada Parti Negara. Ini penting ni, Datuk Onn Jaafar. Dia kata apa? Datuk Onn Jaafar menolak syarat kewarganegaraan yang longgar, iaitu secara jus soli itu, dan Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres, okey, mengadakan satu persidangan, okey, pada 4 Mei hingga 7 Mei 1957 untuk bincangkan draft perlembagaan itu, yang mana mereka menolak syarat kewarganegaraan yang longgar itu. Pertubuhan Cina pula, reaksi mereka ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan.
Of course. Okay, dalam pada waktu itu semua orang boleh letakkan semua memorandum. Tapi terima atau tak terima itu akan dibincangkan dalam Suruhanjaya Reid. Kena faham mintalah apa saja pun tapi nanti akan dipertimbangkan dulu. Kemudian MIC pula dia mahu syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Of course. Okay, setiap kaum akan minta untuk kepentingan kaum masing-masing. Itu reaksi mereka terhadap draft perlembagaan. Jadi oleh sebab itu, okay, sekali lagi Tunku Abdul Rahman, okay, Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, Ong Yok Lin, VT Sambatan sekali lagi ke London untuk bincang dengan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad lagi. Daripada situ, beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan tersebut. Jadi sebab itu 9 Mei 1997 mereka berkunjung ke London sekali lagi. Ingat 9 Mei 1957 maknanya lebih kurang berapa? Bulan Mei, Jun, Julai, Ogos. Tinggal 3 bulan lagi nak merdeka. So 3 bulan lagi nak merdeka, sebelum mereka tu sempat lagi Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, Ong Yok Lin dan VT Sambatan pergi ke London lagi untuk bincang dengan British. Jadi untuk buat pindaan dan hasil pindaan itu setelah dipinda, maknanya setelah diubah suai beberapa kali, kemudian pindaan itu telah disembah perkenan dan dibincangkan dalam majlis raja-raja. Disembah perkenan ni maksudnya adalah apa tahu? Dibawa kepada raja-raja Melayu untuk dibincangkan. Okay. Ya, betul. Diorang pilih tarikh untuk merdeka dahulu. Baru diorang buat draft perlembagaan. Betul. Betul Khairina. Diorang pilih tarikh tu dulu. Okay. So, kemudian pada 10 Julai hingga 11 Julai 1957, draft tadi itu dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan. Majlis Perundangan Persekutuan ni maknanya draft dibawa kepada siapa? Kepada ahli-ahli parlimen dalam Dewan Parlimen. Tapi waktu itu tak dipanggil Dewan Parlimen, dipanggil Majlis Perundangan Persekutuan. Untuk apa? Bincangkan. Okey ke tak okey ni? Cara macam ni okey tak? Yang ini okey tak? Bahasa rasmi yang ini okey tak? So bincangkan. Dan selepas itu, barulah draft diluluskan. Draft diluluskan iaitu draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London. Kenapa Parlimen British di London luluskan? Kerana pada waktu itu Tanah Melayu belum merdeka. Jadi draft perlembagaan itu perlu diluluskan oleh Parlimen negara penjajah. Dan negara penjajah kita ialah British. Jadi sebab itu Parlimen British yang kena luluskan, kena approvekan, kena beri approval tentang perlembagaan itu. Kemudian barulah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Bayangkan 27 Ogos 1957, 4 hari lagi sebelum sambutan merdeka. 4 hari lagi Kemudian rang undang-undang diluluskan, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957. Jadi kalau kita lihat kejayaan penggubalan perlembagaan ini membuktikan bahawa permuafakatan, maknanya setuju pada satu perkara yang sama, itu muafakat, mampu membawa kestabilan negara. Dan sikap terbuka dengan menerima pandangan daripada pelbagai pihak ini perlu dipertahankan agar negara kita kekal maju dan harmoni. So inilah rumusan tentang usaha-usaha membentuk perlembagaan. Dan kita lihat di sini, inilah dia Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang telah ditandatangani pada 5 Ogos
1957. Iaitu dalam maknanya di sini undang-undang dah dibuat. Dia buat undang-undang dahulu, barulah merdeka. Bila merdeka, undang-undang itu dah siap. So kita implement saja undang-undang yang telah lengkap dibuat itu. Nampak tak? So segala undang-undang telah pun dibuat. Jadi kita lihat di sini Intipati Perjanjian Persekutuan Melayu 1957, di mana pertama sekali, dalam perjanjian itu apa yang isi kandungan perjanjian ini? Baik, isi kandungan dia pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Inilah sistem yang akan diguna pakai di tanah Melayu bermula daripada 31 Ogos 1957. So yang di-Pertuan Agong akan dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun. Sebab itu sampai sekarang, setiap 5 tahun yang di-Pertuan Agong akan bertukar. Jadi itu memang dah ada dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Sebab itu kalau kita lihat, dalam ini tentang bab 1 Raja bagi Tanah Melayu. Hendaklah ada seorang raja bagi negeri persekutuan yang bergelar yang di-Pertuan Agong, dan kedudukan baginda itu teratas daripada semua orang-orang dalam negeri persekutuan, dan baginda itu tidaklah boleh dibawa apa-apa jua perbicaraan ke atasnya di dalam mana-mana jua mahkamah. Macam bahasa orang dulu. Baik, Edina Sofia kata, tapi kan cikgu, ini soalan-soalan sensitif ni. Iaitu Edina Sofia tanya, tapi kan cikgu, kenapa politik sekarang suruh tukar PM, tukar Prime Minister sekarang juga? Baik. Begini, sebenarnya apa yang berlaku pada masa sekarang, di mana Perdana Menteri setiap negara perlu mendapat sokongan daripada majoriti ahli-ahli parlimen, mesti menyokong dia. But currently most of the ministers, most of parliaments yang ada dalam negara kita, mereka tidak lagi menyokong our Prime Minister now. Not giving support to our Prime Minister now. Jadi oleh sebab Prime Minister tidak ada lagi sokongan daripada orang-orang parlimen, maka sepatutnya dalam perlembagaan Prime Minister kena step down dan digantikan oleh orang yang mendapat sokongan, orang lain yang mendapat sokongan. Itu sepatutnya. Tetapi kalau kita lihat sekarang ni dalam keadaan di mana negara kita sedang krisis, iaitu krisis pandemik COVID-19. It is not the good time to change Prime Minister. Why? Because kita masih ada perkara yang lebih penting daripada change the government, iaitu kita kena solve COVID-19 dulu. Correct? Betul tak? Kan? Jadi semua orang tengah pening kepala, semua orang tengah tak ada kerja, semua orang tengah berlaku kematian di mana-mana akibat COVID-19. Semalam saja COVID-19 21,000 cases per day sekarang ini. So still kita nak cerita pasal change the Prime Minister. So which is most important? Change the Prime Minister ke ataupun COVID-19 punya case? You see? COVID-19. Yes, that is konflik yang berlaku lah sekarang ini. Yes. Betul. Ramai kata tu Dr. Mahathir. Sebab tu cikgu cakap, sebenarnya tak susah pun. Yang senang apa tahu? Kita akan turunkan semua orang dalam parlimen tu, turunkan semua, dan kita naikkan semua para pelajar sejarah tingkatan 4 ini untuk menjadi minister. Macam, okey. Okay. Dan okay. So, okay, best decision. Yes. Habis semua masalah politik. Let us manage this country. Okay. Prime Minister kita pilih siapa? Malaysia terus aman. Yes. Prime Minister kita boleh ambil Wan Irfan ke, kita boleh ambil Vinesh ke kan sebagai Prime Minister. Betul. Kan?
So itulah yang berlaku pada Malaysia sekarang ini. Okey, baik. Menteri Pemakanan kosong kosong. Baik. So amalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Itu dua. Seterusnya, okey, kita lihat seterusnya iaitu tentang kewarganegaraan. Ini isu panas tentang kewarganegaraan. Macam mana nak settlekan ini? Okey, kita lihat. Okey, untuk kewarganegaraan, sesiapa yang lahir dalam Persekutuan Tanah Melayu selepas lahir dalam persekutuan dan lahir selepas Hari Merdeka. Anybody yang lahir selepas merdeka akan menjadi warga negara. Akan menjadi warga negara, dan kewarganegaraan diberi dengan 3 cara. 3 cara. Pertama, penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang ni maksudnya apa tahu? Automatik warga negara. Contoh macam kita semua, orang Melayu, orang Cina, orang India. Bila kita mak bapak kita orang Malaysia, kita pula lahir di Malaysia, maka automatically kita rakyat Malaysia. Itu penguatkuasaan undang-undang. Daripada segi law, kita automatik rakyat Malaysia. Walaupun ramai rakyat Malaysia hari ini bercita-cita nak jadi rakyat Korea kan. Sikit-sikit BTS, sikit-sikit K-pop kan. Tapi yalah, kan, akuilah, okey, muka kamu, okey, orang-orang kamu, kita ni, selagi kamu semua makan durian, kamu orang Malaysia. Orang Korea kurang makan durian, orang Malaysia makan durian. Okay. Orang Korea tak boleh tahan pedas. Tak boleh tahan. Ya ke? Bukan Korean lagi spicy ke? Korean punya food lagi spicy ke? Kan? Adalah cikgu dah cuba. Tak spicy langsung. Tak spicy langsung. Okey. Baik. So itu pendapat Venus. Okey. So Nurin Anissa kata dia tak makan durian. Nurin Anissa, kamu memang tak makan durian. Okey. Tapi kami tengok engkau, kami yang makan bukan makan durian, makan hati. Okey, seterusnya. Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara. Pertama, penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, iaitu kepada yang memohon untuk didaftarkan sebagai rakyat. Maknanya boleh buat secara permohonan. Yang kedua permohonan, dan yang ketiga naturalisasi, iaitu memohon untuk menukar warga negara. Kalau kita lihat dalam pasukan bola sepak Malaysia sekarang ni, ada beberapa pemain Malaysia yang sebenarnya adalah mendapat taraf warga negara secara naturalisasi. Betul? So itu adalah seperti apa? Seperti Sumareh dan sebagainya, beberapa orang lagi, itu player-player Malaysia yang sebenarnya dia telah menukar kewarganegaraan kepada warga negara Malaysia. Itu naturalisasi. Baik. Okey, kemudian kalau kita lihat di sini, perkara-perkara. Perkara perkara 14, perkara 15 ni kan. Mungkin ramai akan tanya, cikgu, apa benda perkara 14, perkara 15, perkara 19 ni? Perkara-perkara ini dia tertulis dalam kewarganegaraan. Dalam yang ini. Ada orang tak ada warga negara, susah ke nak hidup? Susahlah. Sebab pergi mana-mana pun negara tak menerima kamu sebagai warga negara. Susahlah nanti. Nak dapatkan bantuan, nak dapatkan kemudahan, susah. Itu penting warga negara ni. Contohnya, kita lihat penguatkuasaan undang-undang perkara 14. Ini kan ada tulis, perkara inilah dikatakan sebagai perkara 14. Orang seperti yang tersebut di bawah ini menjadi warga negara menurut kuasa undang-undang. Iaitu tiap-tiap orang yang sebelum Hari Merdeka telah menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu dengan menepati apa-apa syarat dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948, sama ada menurut kuasa undang-undang atau lain-lain daripada itu. Maknanya orang yang lahir sebelum Hari Merdeka juga automatically menjadi warga negara Tanah Melayu. Kemudian yang B, tiap-tiap orang yang lahir dalam negeri persekutuan pada ataupun selepas Hari Merdeka itu juga kuat kuasa undang-undang atau automatically-nya
menjadi warga negara. Tiap-tiap orang yang lahir di luar negeri Persekutuan Tanah Melayu pada ataupun selepas Hari Merdeka, tetapi bapanya warga negara pada masa ia lahir, dan sama ada bapanya itu telah dilahirkan dalam negeri Persekutuan atau bapanya itu bekerja dengan kerajaan negeri Persekutuan ataupun kerajaan sebuah negeri pada masa anaknya lahir itu. Maknanya di sini, kalau dia lahir kat luar negara, tapi bapa dia memang warga negara Tanah Melayu, dia still warga negara Tanah Melayu secara kuat kuasa undang-undang. Nampak tak? Contoh macam cikgu lah, kan? Macam cikgu kan? Bapa cikgu memang lahir kat sini, arwah ayah cikgu lahir kat sini. Mak cikgu lahir kat sini. Cikgu lahir dekat Amerika. Kat Amerika jadi itu bermakna cikgu bukan warga negara Amerika. Cikgu warga negara Malaysia. Ya, nampak tak? Boleh faham Cikgu, Ya. yang apa di sini dia cakap sabalung, salapas. Kan SE ni. Okey. Ini adalah tulisan zaman dahulu, Jolin. Tulisan orang-orang zaman dahulu memang sedikit berbeza. Memang sedikit berbeza. Contohnya, macam sekarang kita tulis perkataan cikgu kan. Orang dulu tulis ejaan cikgu dia lah cik, kemudian cikgu. Ini tulisan orang dulu. Cikgu. Betul. Jadi tulisan dia memang berbeza tapi membawa maksud yang sama lah. Tapi cikgu. Ni semua 15 lah. Ni cakap pasal apa ni? Just nanti cakap dengan mama ni. Okey. Okey. Teruskan. Teruskan juga. Cikgu dah. Sushmita, silakan. Apa Sush? Like, kan dia punya ejaan dia lain, dan tulisan dia lain, tapi ni semua dikurungkan bawah satu bahasa kan? Ya, betul. Betul. Ini memang dalam bahasa, dan juga kita tahu bahawa, perasan tak? Kalau kamu lihat kat sini, ada perkataan yang kalau kamu lihat dia ada tulisan seperti ini, iaitu kalau kamu lihat dia guna tiap-tiap tu, dia ada tiap dua. Tiap dua. So ini memang tulisan rasmi zaman dahulu. Tetapi apabila ditubuhkan DBP, iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka, so semua ini telah diselaraskan. So tak boleh guna tiap dua, tapi guna tiap sengkang tiap. Jadi DBP lah sebenarnya yang telah standardizekan kita punya tulisan. Okay. Betul. Setiap pun jadi setiap. Cikgu jadi cikgu. Bukan cikgu. Okay. Jadi kamu kena faham bahasa kita sentiasa mengalami perubahan. Perubahan daripada segi tulisan dan sebagainya. Okay. So inilah yang dikatakan perkara 14, kemudian perkara 15, perkara 19. Cikgu. Ya. Kenapa dia jump 14, 15 terus 19? Tak, sebenarnya ada lagi 14, 15, 16, 17, 18 sebenarnya ada. Yang penting. Tapi dia ambil yang penting. Perkara 14, perkara 15 dan perkara 19. Dia macam tu. Kalau tiap-tiap boleh guna sekarang mesti karangan boleh siap awal. Tak juga. Sama je. Baik. So, itu berkaitan dua perkara. Pertama, kita lihat tentang dalam Intipati Perjanjian Persekutuan Melayu. Pertama, amalan raja berperlembagaan dan juga sistem demokrasi. Yang kedua, kewarganegaraan. Yang ketiga, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu. Di mana kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Di mana semua rakyat mempunyai hak dan kewajipan yang sama. So, rakyat Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira. Kenapa diberi keutamaan? Kerana status orang Melayu sebagai rakyat asal tanah Melayu. Jadi, hak untuk masyarakat lain macam mana? Tetap dipelihara dan dilindungi. Masih ada hak bagi kaum-kaum lain. So, kalau parent warga negara Malaysia tapi kita lahir kat negara lain, nak warga negara tempat kita lahir boleh ke? Tak boleh. Tak boleh, Nuzul. Sebab kita kena menjadi warga negara berasaskan kepada keturunan ibu dan bapa kita. Warga negara ibu dan bapa kita. Macam cikgu lah.
cikgu hari itu ada ni apply juga untuk menjadi warga negara Amerika, tapi tak boleh. Sebab dia orang kata apa? Muka Jawa sangat. I can't believe it. Muka Jawa sangat, jadi tak boleh jadi warga negara Amerika. So tak apalah. Okey, baik, seterusnya. Okey. Okey, kita lihat di sini. Maka tak boleh jawab. Resis ke orang Jawa. Okey. Maka yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab atas perkara menjaga kedudukan istimewa orang Melayu serta hak-hak yang halal bagi kaum-kaum yang lain menurut syarat-syarat perkara ini. Okey. So itu antara peruntukan, bilangan, jawatan, permit dan sebagainya bagi orang-orang Melayu lah. Baik. Itu kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Yang ketiga. Yang keempat, kedudukan agama Islam, iaitu Islam agama persekutuan. Maknanya agama rasmi persekutuan, namun agama lain boleh diamalkan. Agama lain juga boleh diamalkan, tidak ada sekatan. Dan yang kelima, iaitu kedudukan bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pengantar dan juga bahasa komunikasi. Okay. So bahasa Melayu menjadi tulisan dan juga bahasa yang digunakan di seluruh, sama ada daripada parlimen sehinggalah kepada pendidikan. Itu tentang kelima bahasa Melayu. Okey, baik. Rumusannya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini mencerminkan permuafakatan. Maknanya, bersama-sama tolak ansur dalam pelbagai pihak. Jadi kita harus menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan. Maknanya apa? Kita perlu menjunjung prinsip keluhuran tu, maknanya ketertinggian perlembagaan, supaya negara kita kekal aman dan berdaulat. Maksudnya apa tahu? Maksudnya kalau kita nak buat apa sekalipun, kita kena lihat balik sesuai tak dengan perlembagaan. Kalau clash dengan perlembagaan, kita tak boleh proceed perkara itu. Sebagai contoh, tiba-tiba kita kata apa? Kita nak tukarlah bahasa rasmi persekutuan, kepada bahasa Inggeris. Kita kena tengok balik perlembagaan. Bila kita tengok perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ataupun Persekutuan Malaysia, di situ tulis apa? Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. So, kita punya cadangan ni valid tak? Tak valid. So, tak boleh proceed. Kalau proceedkan juga, ianya akan mudah untuk dibantah. Mudah untuk dibantah. Kenapa? This is Malaysia. So, Malaysia menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia. So, bahasa Inggeris tidak boleh dijadikan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan. So, itu memang dah law dia. So, you against the law. So, kamu akan kena, you'll be punished. So, tak boleh. Kena faham tu. So, kita kena terima perkara itu. So, itu keluhuran perlembagaan. Letakkan undang-undang perlembagaan itu sebagai yang tertinggi. Jadi, permuafakatan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan pemimpin negara dalam usaha memperoleh kemerdekaan menampakkan hasilnya. Dan sekembali rombongan ke tanah air yang diraikan di Padang Badar Hilir Melaka bagi umumkan tarikh kemerdekaan, dan kemudian Suruhanjaya Perlembagaan, iaitu Suruhanjaya RIP telah dibentuk dan Perjanjian Persekutuan Melayu ditandatangani dan menjadi asas Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Jadi, dengan itu kita telah pun tamat bab 9. Iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik, Khairin nak tanya. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni kena hafal intipati dengan isinya ke? Tidak. Tidak. Kamu hanya perlu menghafal tentang 5 perkara ini. Apa yang ada dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? Dalam perjanjian ini, cerita tentang pertama, sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Yang kedua, jenis-jenis kewarganegaraan. Yang 3 tu ya, iaitu penguatkuasaan undang-undang, kemudian melalui permohonan, dan yang ketiga melalui naturalisasi. Yang ketiga iaitu berkait rapat dengan kedudukan istimewa orang Melayu dan kedudukan kepentingan sah kaum lain. Yang keempat, kedudukan agama Islam, dan yang kelima tentang
kedudukan bahasa Melayu. Itu je. Tak perlu ingat tentang perkara 14, perkara 11, tak payah. Ingat. Cikgu nak tanya. Ya. Apa dia kena ingat ke semua memorandum untuk setiap parti? Tak perlu. Tak perlu. Untuk memorandum ni, reaksi terhadap draft perlembagaan ini tak perlu. Okey, cuma kamu lihat persamaan-persamaannya. Okey, persamaan-persamaan dan perbezaan-perbezaannya. Begitu juga kalau kamu lihat tentang memorandum tentang daripada parti politik ini. Pun tak perlu sangat. Cuma kita lihat dia membabitkan isu yang sama. Iaitu isu apa? Isu kewarganegaraan. So dia ada isu yang sama, kewarganegaraan, cuma permintaan mereka berbeza-beza. Itu je. Okay. Itu memorandum. Memorandum penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. So dengan itu telah pun tamat bab 9. Maknanya bab 9 ini tak susah mana. Tak susah pun sebenarnya. Senang cerita tak susah. Okey. Tak susah kerana apa? Kerana semuanya berkait rapat dengan pertama, usaha rundingan kemerdekaan tadi. Okey, dengan perjalanannya dan sebagainya, usaha rundingan kemerdekaan. Yang kedua, iaitu berkaitan dengan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang juga dipanggil Suruhanjaya RAID. Yang ketiga, langkah penggubalan perlembagaan iaitu dengan mendapatkan memorandum. Okey, memorandum itu 9.3 dan 9.4 iaitu apakah yang tertulis dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So itu je. Jadi empat subtopik. Dan hari ini kita berjaya menamatkan keempat-empat subtopik itu, maka kita pun telah tamat bab yang ke-9. Alhamdulillah. Okey. Baik. So cikgu buka kepada sebarang soalan untuk ditanyakan. Silakan kalau ada apa-apa soalan nak tanya, silakan. Yang tak faham ke, yang ingin cikgu explain lagi ke, ataupun nak tanya luar kotak soalan yang di luar daripada bab ke, nak tanya silakan. Nak tanya silakan. Yes. Ya, ada soalan? Semua menong aja. Macam okey. Ada? Okey, kita nak tengok. Okey. Cik. Okey. Periksa ada tanya tak? Soalan. Okey. Periksa ada tak tanya pasal Tunku Abdul Rahman tekan butang merah tu cikgu? Tak ada. Okey, dalam periksa tak ada tanya pasal butang merah tu. Cikgu dah kahwin ke? Okey. Cikgu dah kahwin ke? Okey, soalan. Cikgu macam nak cakap susah nak cakap lah macam ni. Macam mana nak cakap? Cikgu macam mana? Susah nak cakap lah. Cikgu tengah recording. Okey, baik. Cikgu nak respon tentang ada satu bahagian yang cikgu nak bawa kamu kepada bukti. Itulah pasal takutlah tu kan soalan. Okey, kamu tahu kan cerita tentang butang merah tu? Okey, cerita tentang butang merah tu. Okey, sebelum tu Nuzul tanya, cikgu kalau parent tak sama warga negara, jadi kita boleh pilih mana-mana satu kan? Ya betul. Betul Nuzul. Okey, ramai yang sebenarnya tak percaya. Ya ke cikgu? Back to the 1956, ada ke teknologi butang merah tu? Cikgu, better off recording. Because cikgu still tengah recording.